sebelum ni 2010 sebelum pada tu nak guna internet, kebanyakan rumah tak ada internet lagi, kebanyakannya pergi ke cyber cafe. Tetapi 2010 onward, bukan setakat rumah dah start ada wifi, dekat tangan kita dah boleh surf internet dengan adanya smartphone. Dengan adanya smartphone. So kita lihat teknologi IT mula start kembang maju di time frame 2010 ke 2015. Kita ambil dulu 5 tahun. Kita nak letak 5 tahun. So bila teknologi IT berkembang, teknologi baru ditemui, teknologi baru diaplikasikan, orang semua guna teknologi baru. Ubah bukan setakat cara kita bersosial, cara berniaga, semuanya didigitalkan. Dan bila ubah cara berniaga ni, dan memberi impak yang besar, perniagaan semakin maju, apa jadi dekat ekonomi? Tadi nak cari masalah ekonomi, tak ada. So kita cari pula kepada kebaikan ekonomi, iaitu perkembangan teknologi. Apa jadi dekat ekonomi? Ekonomi increase or decrease? Bang kata Dr. Maya increase. Yang lain? Ekonomi boom. Semuanya increase. Banyak kita kenal company-company digital, company-company IT sekarang. Banyaknya bermula pada tahun-tahun ini. 2010, 2015 yang kita kenal sampai ke hari ini. So, ekonomi maju. Bila ekonomi maju, ingat, safe haven untuk currency tadi maju. Tapi safe haven yang independent, safe haven yang tak terikat pada ekonomi, yang dia against on ekonomi punya pergerakan, apa jadi pada dia? Dia ke mana? Dia pergi mana? Pergi ke mana? Pergi menurun. So berbalik-balik pada soalan kita tadi. Oh, dah terpilih dah. Ekonomi berkembang maju, tak ada krisis yang mengganggu. Jadi apa berlaku pada aset safe haven independent? Harga dia naik ataupun harga dia turun? Harga dia turun. So you dah faham tak konsep safe haven dalam ekonomi macam mana? So which is kita bahagi kepada dua. Satu yang independent dan satu lagi bergantung pada ekonomi. So waktu ada krisis, yang independent harga dia akan naik. Tapi yang bergantung pada ekonomi, tengok krisis tersebut jejaskan tak ekonomi safe haven tersebut. Kalau jejas, safe haven tersebut value dia jatuh. So kalau krisis. Kalau tak ada krisis, safe haven yang bergantung pada ekonomi, nilai dia akan meningkat. Tetapi yang independent, nilai dia akan pergi mana? Nilai dia akan turun. Sebab apa? Sebab demand on safe haven kurang. Sebab player pasaran banyak fokus untuk ambil risiko dalam pasaran yang lain, yang bergantung kepada ekonomi. So faham tak the whole system safe haven sekarang? So bila safe haven dicari dan bila safe haven tidak dicari. So apa pentingnya yang you faham perkara yang saya bagi tahu malam ni? Penting dia adalah untuk fundamental. Bila you analisis, you faham tentang sentimen, automatik dia akan trigger pengetahuan yang you tahu malam ni, iaitu tentang safe haven. Jadi kita berbalik-balik pada pasaran hari ni, today 26 hari bulan Oktober tahun 2023. Apa perkara yang tengah berlaku dekat dunia hari ni? Baru je tadi semua jawab. Apa tengah berlaku 2-3 minggu kebelakangan ni? Perang. So bila perang, aset safe haven yang independent, yang independent, tak bergantung pada ekonomi. Harga dia pergi mana? Harga dia naik. So faham tak? Apa yang saya bagi tahu tadi semuanya ada kaitan dengan yang berlaku sekarang.
So sekarang ni berlakunya ketegangan dekat Timur Tengah. Okay, that the first point. Okay, berlakunya ketegangan dekat Timur Tengah menyebabkan aset safe haven seperti emas, harga dia naik. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat dari sudut ekonomi. Dari sudut ekonomi sekarang, permulaan tahun 2023 agak buruk bagi ekonomi. Okay. Satu tahun yang agak dijangkakan akan menjadi satu tahun yang agak buruk bagi ekonomi dan telah pun terjadi. Separuh tahun ni, suku pertama, suku kedua, kita lihat ekonomi bukan setakat di Malaysia, di US memang teruk. Kalau kita lihat pada harga emas membuat kenaikan. Tetapi suku ketiga, suku keempat, tahun ini you lihat balik on data ekonomi mula pulih balik. Lihat on sektor pekerjaan, sektor pendapatan, sektor pengangguran, GDP US, lihat on perbelanjaan rakyat, trend perbelanjaan rakyat, lihat on inflasi. Okey, lihat on apa lagi yang ada untuk ukur ekonomi ni. Yang itu dululah, itu antara perkara-perkara utama. You lihat data dia semua menunjukkan ke arah yang positif. Jadi apa track record daripada gold suku ketiga dan suku ketiga lah. Okey, suku ketiga dan separuh suku keempat pada tahun 2023, you lihat pergerakan harga gold tu ke arah downtrend. So semuanya ada kaitan dengan sentimen ekonomi. So itulah fundamental, yang mana fundamental ni memberi gambaran semasa. Apa yang terjadi, itulah yang you akan nampak dalam chart. Okey, so faham tak? Dah pukul 11, dah menghampiri pukul 11. Kita tak masuk lagi bab teknikal. Okey, faham Okey, ke depan. Apa yang kita akan lihat ke depan? Okey, apa yang kita dapat sekarang ni untuk ke depan kita nak lihat. Buat masa yang singkat ni, US masih lagi berperang dengan inflasi. Walaupun data ekonomi dia menunjukkan pertumbuhan yang agak positif bagi suku ketiga. Masih lagi lawan inflasi. Inflasi mula menunjukkan corak kenaikan. Yang mana kalau corak kenaikan ni tidak berjaya dipadamkan oleh Federal Reserve, you kena faham. Sekarang ni kadar faedah dah berada di paras yang tinggi, dah berada di paras yang boleh memberi tekanan pada ekonomi. Tapi kalau katakan kadar faedah sekarang ni tak berjaya menyelamatkan inflasi, kita akan lihat akan berlakunya recession. Okey, akan berlakunya recession yang mana kelembapan dalam ekonomi seperti yang berlaku pada awal tahun 2023. Okey, itu yang pertama sekali. Yang kedua pula, kalau katakan tak berjaya menghalang trend kenaikan inflasi. Yang kedua, jika kadar faedah terus dinaikkan dengan orang kata apa? Dengan harapan bagi menyelamatkan inflasi, you akan lihat akan berlakunya kelembapan ekonomi. Okey, kelembapan ekonomi disebabkan kadar faedah yang begitu tinggi. You go through sejarah ekonomi US, the Great Reset, lagi Black Wednesday UK, apa lagi 2008 punya krisis, bubble.com, semuanya kalau katakan bank pusat mula bertindak untuk naikkan kadar faedah dalam sejarah, belum boleh kata belum pernah sekali pun lagi lah. Ekonomi Amerika terselamat daripada recession. Sebab setiap kali berlakunya kenaikan kadar faedah dengan alasan untuk menyelamatkan inflasi, pasti dia akan trigger inflation. Bukan inflation. Akan trigger kelembapan ekonomi. Tapi akan berlaku pada nilai dolar. Dan ekonomi Amerika akan jadi sendu. Recession menunjukkan
menunjukkan ekonomi safe haven independent safe haven. Apa akan berlaku? Apa akan berlaku pada independent safe haven? Independent safe haven akan naik. So itu cerita dia. Okey, perintah hipotesis. Sebab ini merupakan yang akan berlaku ke depan. Dia tak berlaku lagi sekarang. Tapi ke depan, tahun hadapan atau hipotesis, kita tak nampak lagi perkara ni untuk berlaku buat masa ini lah. Lagi buat masa ini masih belum lagi berlaku. Cuma orang kata apa, tanda-tanda awal tu dah ada. Tanda-tanda awal tu dah ada. Waktu Malaysia tu Mr. Night Forex Factory tunjuk tu. Ya, waktu Malaysia. Dia tunjuk waktu Malaysia. US nak naikkan interest tidak? Kalau US naikkan interest, emas akan jatuh. Ya, betul tu. Kalau kekalkan tinggi pun emas jatuh. Memang akan berlaku recession sebab interest rate dah naik sangat banyak. Ya, tapi dia bukan akan berlaku sekarang. Dia akan berlaku nanti. Bila dah ekonomi tu terlalu mendapat tekanan daripada kenaikan kadar faedah yang terlalu tinggi. Which is syarikat-syarikat tak dapat nak survive perniagaan dia. Which is yang berlaku awal tahun lah. Okay, banking crisis. Banking crisis tu tanda-tanda awal tu. Cuma berjaya diselamatkan. Kalau berlaku sekali lagi, tak berjaya diselamatkan, habislah. Okay. Okay, itu cerita tentang fundamental analysis lah. Okay, disambil tu, sebab kita sekarang sepatutnya dah masuk dalam technical. Saya cerita sedikit sebanyak untuk minggu ni punya kalender. Kalau kita lihat on data-data seperti retail sales. Okay, retail sales sebenarnya menunjukkan penurunan, walaupun penurunan tu tak banyak. Okay, untuk core retail sales, bacaan yang lepas 0.9, bacaan kali ni adalah sebanyak 0.6. Kita lihat ada pengurangan. Dan kita ada retail sales daripada 0.8 jatuh kepada 0.7%. So ada penurunan, tapi sikit. Tapi itu adalah tanda-tanda penurunan. Kemudian kita ada unemployment claim. Okey, menunjukkan satu indikator yang baik, nilai yang baik, iaitu turun kepada 198,000. Sebelum ni 211,000. Dan yang terakhir sekali, ni bila punya news? Patut macam pernah baca. Sorry. This week. Okay, ini this week punya news. Sorry, yang tu yang expired. Itu minggu lepas punya. Okay, this week punya news untuk manufacturing dan service. Flash PMI. Okay, data menunjukkan di level yang bagus. Okay, bacaan sebelum ni 4. Okay, ada peningkatan dan para 50 ke atas adalah satu bacaan yang bagus. Sama juga untuk servis. 50.1 meningkat kepada 50.9. Okay, so itu good news. Okay, GDP quarter to quarter advance punya menunjukkan pertumbuhan daripada 2.1 meningkat kepada 4.9. So menyebabkan dolar untuk bila ini boleh kepada 210,000. Okey, tetapi tumpuan diberikan kepada advance GDP lah, which is ada pengukuhan banyak. Okey, double the amount, 2% naik ke 4%. Okey, menyebabkan nilai dolar mengukuh. Bila nilai dolar mengukuh, apa akan jadi? Akan jadi dolar tu kukuh, gold tu jatuh. So kalau you buka chart sekarang, you lihatlah pukul 8, pukul 9 tadi, emas membuat penurunan. Okey, membuat penurunan disebabkan advance GDP menunjukkan good news. Kemudian esok kita ada PCE Price Index. Okey, PCE Price Index dan Consumer Sentiment lah. Itu baki untuk news esok. Okey, ada soalan ni kat sini. US tak ada speaker, effect juga kan? Okey, US tak ada speaker sekarang ni. Okey, US tak ada speaker, dia akan effect nanti.
dia akan efek perkara yang akan berlaku pada bulan 11. Okey, awal bulan ni kita dengar, bukan awal bulan ni, hujung bulan lepas kita dengar cerita tentang US shutdown. Oh, waktu tu memang viral. Semua orang upload US shutdown. Tiba-tiba tak jadi shutdown. Disebabkan apa? Disebabkan pada waktu tu berjaya diluluskan. Okey, berjaya diluluskan emergency fund untuk run the government yang dipanggil sebagai stopgap. Yang mana stopgap tersebut hanya bertahan selama 45 hari. Okey? Hanya bertahan selama 45 hari. Dan apa yang akan berlaku selepas 45 hari? Kalau lepas 45 hari tidak ada sebarang bajet baru diluluskan, sekali lagi kita akan dengar berita tentang berita tentang berlakunya government shutdown. Okey, itu cerita dia. Dan yang mana selepas dirilisnya ataupun diluluskan bajet untuk stopgap tu, Speaker Kongres beberapa hari selepas tu telah dipecat. Okey, dibuang. So US sekarang ni tiada speaker. Okey, cuma update terbaru saya tak tahulah ada speaker atau tidak. Tapi setakat minggu lepas, on the voting masih lagi tak mendapat sebulat suara untuk sama ada Republican atau Demokrat untuk menang jawatan speaker. So nanti kita tengoklah. Okey, kalau tak ada speaker, ingat speaker dekat Kongres ni adalah untuk dia luluskan usul. So usul-usul yang dibawa ke Kongres ni, okey, House of Representative ni adalah usul-usul berkenaan bajet. Antara salah satunya bajet untuk randa kerajaan lah. Bila tak ada speaker, tak boleh nak buat usul, bermaksud tak ada perbincangan tentang bajet seterusnya bagi kerajaan. So kalau benda ni berterusan, kemungkinan kita akan dengar lagi sekali berita government shutdown. Dah ada speaker, Mike Johnson. Oh, Mike Johnson akhirnya menang Okey. Oh. Saya check betul ke? Okey, ya betul. 15 jam yang lepas daripada NBC News, Mike Johnson memenangi. Sebelum ni dipegang oleh Kevin McCarthy, tapi dipecat lah. Dipecat disebabkan dia tak sebulat suara dengan dia punya parti. Lepas saja dilulukan stopgap, berapa hari lepas tu dia dipecat. So, speaker yang terbaru Mike Johnson. So, sekarang ni dah ada speaker. So, dah mula usulkan balik tentang bajet kerajaan ni. So, kalau bajet ni berjaya diluluskan, barulah government shutdown berjaya dielakkan. Tu cerita dia. So jawapan daripada tak ada speaker tadi, yes, kalau masih lagi tak ada speaker, dia akan effect on ekonomi US nanti bila berlakunya government shutdown. Tapi on government shutdown, macam saya cerita hari itulah, government shutdown ni bila kita go through balik sejarah, dia tak memberi impact yang besar sangat pada ketika itulah terhadap mata wang dolar. Terhadap mata wang dolar. So kali ni kita lihat, kalau bajet berjaya diluluskan, so berjayalah selamat lagi US daripada government shutdown. Ada apa-apa soalan lagi untuk fundamental? Sekarang kita nak pergi ke technical pula kalau tidak ada soalan. Apa-apa soalan untuk fundamental?
Okey, technical. Yang lain macam mana? Dah ramai ke ready nak pergi on technical? Siapa nak pergi on technical analysis tekan 1 saya nak tengok. Okey, satu-satu. Okey, jom kita pergi ke technical analysis. Okey, before kita pergi ke masuk ke technical analysis, iklan sekejap. Okey, dekat sini siapa yang berminat untuk join kelas teknikal ataupun orang kata apa? Online kelas lah. Okey, online kelas teknikal dengan saya, okey, which is saya ada satu akademi, Wave Bender Academy. Okey, WBA, yang mana dalam ni saya ajar dan kongsikan tentang technical analysis. Itu kita punya main focus lah. Okey, di samping tips-tips on ada apa, investment planning, trading planning, apa semua dalam orang kata apa, dalam market, dan juga berkongsi tentang konsep-konsep. Okey, dalam trading ni, okey, you boleh join WBA ni. Okey, you boleh PM saya lah. Okey, which is kita masih lagi dekat promo price. Sebelum ni price adalah 399. So promo price ni saya open tak banyak, maybe dalam 50 orang saja. So siapa nak join boleh PM saya. Okay, nanti saya akan bagi guide lah how to join. So dalam Wave Bender Academy ni, okay, which is cara belajar kita adalah completely semua online. Okay, semuanya online. Kita ada provide e-book, e-video recording dan juga live class lah. So live class ni seminggu sekali, setiap Ahad malam. Okay, so kita ada topik yang kita akan go through daripada 1 sehingga ke 15, which is topik ni akan diulang. Okay, setiap kali kita habis kita punya syllabus, kita akan mula balik daripada syllabus 1. So dekat situ you akan sentiasa akan refresh lah, okay, apa yang you belajar. So siapa yang nak boleh PM saya untuk join. Okay, so jom kita masuk untuk technical analysis. Okay, technical analysis pula. Apa beza dia dengan fundamental? Tadi, fundamental. Okay, kita dengar cerita pasal safe haven, dengar cerita pasal gold, dengar cerita pasal ekonomi, dengar cerita pasal currency tu turun, currency ni naik. Okay, technical ni cerita tentang apa pula? Macam mana nak join, Telasi? TA rujuk carta je, ya betul. TA kita akan main fokus kita kepada chart. Macam mana nak join? Nak join boleh PM saya. Ada nombor saya tak? Ada link WhatsApp saya? Sekejap kalau tak ada link WhatsApp saya kongsikan kejap. Mana link WhatsApp saya kejap? Okay, ni link WhatsApp saya. So bolehlah WhatsApp saya. Okay, technical analysis ni dia berbeza dengan fundamental. Kalau fundamental tadi kita cerita pasal ekonomi. Technical ni tak banyak sangat kita sentuh pasal ekonomi. Technical ni kita banyak sentuh tentang ini. Apa ni? Ini kita panggil sebagai chart. Okay, chart ini yang kita akan sentuh. Okay, price chart. Chart harga. So ini yang kita sentuh, yang mana chart harga ni lebih senang kita nak nampak harga turun atau harga naik. Tadi kalau kita cerita pasal fundamental, dia banyak bermain dengan teori dalam ekonomi. Banyak bermain dengan hipotesis dalam ekonomi. Dia banyak bermain tentang geopolitik. Banyak bermain tentang krisis global. Tapi dalam technical tak. Dia lebih kepada straightforward tentang harga. Harga tu nak turun ataupun harga tu nak naik. Based on prediction kita dalam chart.
So itu adalah cerita tentang technical analysis. Kita tengok chart, kita buat analisis dekat chart. Okey, itu adalah technical analysis. Okey, faham tak apa itu technical analysis? Faham atau tidak? Saya cari updated chart saya. Dekat mana updated chart? Oh, dah. Okey, sebentar ya. Apa dia jadi? Kejap. Saya nak login saya punya account TradingView. Sabar ya. Sebab yang sekarang saya tak updated. Okey. So, saya login account TradingView Kilogo tadi. Okey. Faham tapi belum pandai nak guna, tak apa. Slow-slow kita belajar. Okey. Sambung. Sekejap saya pergi dekat sini, saya pergi dekat super chat. Okey. Ni baru ada chat yang saya dah update. Okey, kita sambung. Okey, tentang pergerakan harga emas. Okey, kita nak banyak cerita tentang dekat sini. Okey, dekat sini kalau dilihat pergerakan harga emas. Ni kita cerita dulu, go through sejarah dan konsep technical analysis. Okey. Konsep technical analysis. Kalau tadi berbicara tentang fundamental macam ada yang saya beritahu tadi, dia adalah satu analisis yang sedang menggambarkan apa yang berlaku, real time situation terhadap ekonomi dan pergerakan harga. So, konsep of fundamental analysis adalah lebih ke arah real time. So, kita nampak ekonomi mengukuh. Dalam pada masa yang sama, instrumen-instrumen berlandaskan ekonomi juga bullish. Okay, independent instrumen seperti gold dan silver akan selalunya ke arah yang bearish. Itu yang pertama. Okay, fundamental juga kita melihat tentang
data-data ekonomi untuk kita faham tentang ekonomi behavior pada ketika tu, which is kita nak melihat on sentiment ekonomi lah, supaya kita faham kenapa pergerakan harga turun, kenapa pergerakan harga naik. Itu fundamental. Technical analysis lebih kepada asas dia adalah prediction. Okay, prediction ataupun kita punya analisis bagi harga yang akan datang. Maksudnya technical analysis ni tujuan dia adalah untuk kita melihat harga ke depan, bukan harga sekarang ni. Macam harga sekarang ni you nak pastikan pergerakan dia on fundamental, tapi untuk you lihat harga ke depan, harga nak naik ke, harga nak turun ke, technical adalah jawapan dia, which is technical ni dia punya base kefahaman dia adalah prediction, probability. Okay, kita bermain dengan probability, iaitu kemungkinan. Okay, itu adalah technical analysis. So, untuk you nak tahu harga emas ni nak naik ke nanti, nak turun ke nanti, you kena buat analisis technical. Dalam masa yang sama, you faham tentang fundamental, which is you tahu kenapa harga emas turun sekarang, kenapa harga emas naik sekarang. So, itu adalah technical. Okay, boleh faham tak apa itu technical? Tak faham, reply. Faham reply 1, tak faham you boleh bagi tahu saya dekat mana tak faham. Okey, faham atau tidak? Sebelum saya pergi lebih mendalam. Satu. Okey, faham Okey, jadi dalam technical ni, okey, bila someone tu nak buat technical, dia perlu ada sedikit pengetahuan dalam technical analysis, iaitu kita panggil teknik dalam technical analysis. Bila you search teknik in technical analysis, dia ada, okey, dia ada banyak, ada beribu-ribu teknik, yang mana you tak perlu kuasai semua. Okey, tak perlu kuasai beribu-ribu teknik. Cukup sekadar teknik yang you dapat faham. Okey, yang you mudah faham dan teknik tersebut berguna. Okey, boleh join bersama-sama dengan saya dalam WBA. InsyaAllah saya akan tolong anda untuk faham apa itu Elliott Wave. Okey. So, Elliott Wave ni senang cerita dia menggambarkan ataupun dia adalah satu teori yang memberi kita sedikit pengetahuan ataupun petunjuk terhadap pergerakan harga. Tak kisahlah apa-apa harga pun, apa-apa chart pun, okey, kita boleh apply on Elliott Wave punya teori and konsep yang mana dia menggambarkan tentang pergerakan harga semasa. Okey, which is teori Elliott Wave juga bukan setakat memberi gambaran tentang harga, dia juga cerita kita tentang cycle, price cycle dan juga economic cycle. Turun naik harga dalam sesebuah cycle ataupun kitaran pergerakan. Okey. Jadi dekat sini saya ada satu contoh. Contoh dekat sini. Okey, ini merupakan screenshot gold pada 27 September tahun 2022. Apa yang faham daripada screenshot ni? Okey, screenshot ni kalau lihat plus dengan contek-contek lah. Tapi apa yang saya nak gambarkan daripada screenshot ni? Okey, you nampak kotak dekat bawah ni? Okay. Kotak bawah ni dipanggil sebagai buy zone. Okey, apa screenshot yang nak sampaikan adalah harga emas akan masuk ke dalam kotak ini dan akan membuat kenaikan. That's why you ada nampak garisan yang beralun-alun ni. Okey, garisan beralun-alun ni sebenarnya ada maksud dia, which is pattern kenaikan tu adalah sebanyak 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5. So dia ada maksud dia sebenarnya. Okay? So apa yang gambaran ni nak menunjukkan adalah pergerakan harga emas akan masuk ke dalam buy zone, kemudian dia completekan satu cycle, which is cycle tersebut ada cycle C. Lepas dia complete satu cycle, dia akan membuat kenaikan harga berpatternkan 1, 2, 3, 4, 5, dan bila 5 tu complete bermaksud satu complete. Okey, itu pada 27 hari bulan 9 tahun 2022.
setelah setahun berlalu, apa berlaku pada pergerakan harga sebenarnya? Sebab apa? Sebab sekarang kita dah berada dekat bulan Oktober. Dah lebih pada setahun. Harga tu dah naik belum? Okey, kita buka dekat the real chart sekarang ni. Kita buka real chart, kita tengok dekat daily. Okey, kalau you lihat dekat sini. Okey, tadi buy zone kita berada di kawasan berapa? Buy zone tadi kita berada di kawasan 1600. Okey, 1600. So di manakah kawasan 1600? Okey, berada di kawasan 1600. Di mana kawasan 1600? Kawasan 1600 adalah di paras bawah ni. Ini kawasan 1600. Dan kalau you lihat, harga telah berjaya naik. Okay. Berjaya membuat kenaikan lah. So ikut konsep tadi 1, 2, 3, 4 dan 5. So 5 dia complete 1. Itu satu yang saya tunjukkan. So 5 wave ni, ini menggambarkan dalam bilik wave ini kita panggil sebagai motif cycle. Satu kenaikan yang berbentuk motif. So harga dah berjaya naik dan tamat pada lebih kurang bulan Mei. Okay. Habis cerita pasal bulan Mei harga naik. So the next, apa yang kita dapat daripada technical analysis? Seterusnya, okay, kita dapat, okay, ini masih lagi di bulan 10. Okay, ini masih lagi sama. Kita lihat on after. Nak lihat pada tarikh kejap kita lihat pada tarikh Januari tahun 2023. Ni bila punya tarikh? Mei 17. Mei 17, ada yang lebih kecil tak? Okey, kita ada Mei 4. So dekat sini kita ada Mei 4 lah. Okey, selepas berjaya membuat kenaikan daripada bulan September. Okey, ni ada cerita tentang gold Okey, berjaya naik 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, complete 1. Citaran pertama siap. You kena ingat. Dalam pergerakan harga, mana-mana harga pun, tak kisahlah. You bawa lah harga Bitcoin ke, you bawa harga saham ke, you bawa harga index, option atau apa-apa pun. Ingat, harga dia always bergerak, konsep dia macam ni. 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C. Okay. Mana-mana harga chart pun, ini sahaja pattern dia. Takkan lari. Okay, ini sahaja pattern dia. So, dia dah complete 5. Okay, maksudnya 5 dah complete. Maksudnya harga akan turun untuk A, B dan C. Okay, kalau lihat kat sini, ini adalah A, B dan C. So, ini adalah pada bulan 5 tahun 2023. Ini adalah screenshot dia. Sekarang ni kita berada berapa? Bulan Oktober. 5 bulan selepas tu. Bukan. 6 bulan selepas screenshot ni. Kita sekarang berada di harga mana? Kalau lihat selepas 6 bulan, okey, harga berjaya membuat penurunan. Okey, berjaya membuat penurunan. Berbentuk A, B, C. A, B dan C. Dan macam saya beritahu tadi, dia tamat sampai C sahaja. Yang saya lukis tadi kan. 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C. So tamat C macam mana? Adakah harga takkan bergerak? Adakah harga takkan naik? Adakah harga takkan turun? Dia stop je sebab dia dah tamat cycle. Tidak. Sebenarnya cycle tersebut diulang balik. So dia akan ada lagi kenaikan 1, 2, 3 5. Dan 2 minggu lepas. Okey, ini yang berlaku pada
2 minggu lepas dan juga minggu lepas. Harga membuat kenaikan 1. Okey, bila harga siap membuat kenaikan 1, harga akan turun membuat pergerakan wave berapa? Wave 2. So penurunan harga. So 1 sekarang ni daripada satu, dua, tiga yang saya tunjukkan pada pergerakan yang tadi adalah pergerakan bagi wave 3 besar. Okey kan? Sini yang 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah 1 besar. Kemudian kita ada 2 besar. So akan ada 3 besar. So mode pergerakan harga sekarang ni starting daripada 18.00. Ingat harga emas hujung wave 2 ataupun hujung wave C di 1810. 1810. Start daripada 1810 sebenarnya harga sedang membuat kenaikan bagi wave 3. Tengok ni. Wave 3 yang besar. Yang mana wave 3 ni kita boleh ukur dalam menggunakan metode Fibonacci. You kena ingat, bila you seorang illustration ataupun orang yang menggunakan elliott wave, kawan baik you, okay, yang you gunakan untuk prediction adalah Fibonacci. So dekat sini, setiap orang yang menggunakan elliott wave, dia memang akan menggunakan Fibonacci untuk bagi gambaran awal kepada dia ke manakah peringkat bila harga tu naik dia akan capai. Okay, which is kita panggil sebagai Fibonacci ratio. So dekat sini Fibonacci ratio untuk wave 3 adalah pada paras 1.618. Okay, 1.618 kalau you lihat dekat sini bersamaan berapa? Bersamaan 2562. 2562 USD per ounce. Okey, siapa yang orang kata apa? Tak arif dengan USD per ounce, jangan risau. Kalau harga dolar kalau harga dolar per gram adalah lebih kurang 80 USD per gram. Okey, dolar per gram. Okey. So maksudnya pergerakan harga sekarang dalam mode wave 3, okey, harga dalam keadaan uptrend wave 3 bullish, tetapi dalam bullish wave 3 tu dia berpecah kepada 5 wave. Itu yang you kena faham. Okey, elliott wave ni dia ibarat kulit bawang. Okey, dia ibarat kulit bawang. Sentiasa berlapis-lapis. Setiap lapisan ada pergerakan dia. Okey, so dalam lapisan dalam sekarang ni dia baru complete wave 1. Selepas complete wave 1, kalau wave 1 tersebut establish complete dan penurunan sekarang adalah wave 2, penurunan sekarang akan turun membuat pergerakan ABC. So ABC daripada gambaran awal yang Fibonacci bagi kat kita adalah di paras 1900. Okay, at that area lah, at that zone. Cuma zone tersebut saya tak precisekan lagi. Okay, cuma dekat kawasan tersebut. So, lepas saja complete wave 2, harga akan terus naik buat wave 3. Yang mana 3? Wave 3 di dalam 3. So, kita panggil 3 in 3. So, karakter 3 in 3 adalah high volume. Laju. Apa maksud high volume? Dia laju. So, pergerakan harga dia akan volatile, akan high volume. Sebab dia adalah 3 in 3. So, our expectation, selepas wave 2, harga mampu untuk wave 3 ni, dalam pergerakan 5 wave juga, harga mampu memecahkan all time high. Jadi, all time high sekarang berada di paras harga berapa? All time high sekarang berada di paras harga 2080. Kalau you boleh check, berada di $2080 per ounce yang pada dicatatkan pada bulan Mei. So, harga akan break this level. Okay, level ni bukan lagi record. Record dia adalah yang akan datang iaitu wave 3 and 3. At least 2100 lah kita target. Okay, untuk dia buat the new all time high. Okay, dari segi Fibonacci adalah $2500 per ounce ataupun dianggarkan sebanyak $80 per
gram bagi harga emas. Jadi persoalannya, analisis kita dah tahu. Jadi persoalannya, saya dah lihat ada soalan daripada Cik Abah kita. Jadi sesuai beli JE 10 sekarang. Okey. Kita dah ada analisis, iaitu analisis kita bias on uptrend. Okey, kita target dalam uptrend secara bigger picture harga mampu mencapai 2,500. Itu yang pertama. Untuk subwave structure yang kecil, sebelum sampai pergi 2,500 ataupun nak break 2,100, harga perlu turun dulu untuk lengkap wave 2, iaitu di sekitar 1,800 macam tu. Okay, jadi persoalannya, GAE sekarang untuk kita panggil sebagai risk reward berada di kawasan yang mana? Berada pada status apa? Okey, kalau you beli pada malam ini, okey, 26 Oktober tahun 2023, dari segi saya punya advice, risk reward adalah medium risk. Kenapa medium risk? Okey, you kena faham detail-detail dalam medium risk. Medium risk bermaksud you beli sama ada risk dan reward sama besar. Itu maksud medium risk. Yang kedua, you ada possibility untuk draw down dahulu, untuk floating dahulu, baru you akan break even. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau you lihat dari segi sudut pandang wave, sebarang pembelian di awal correction, tetapi correction tersebut mestilah correction yang micro. Okey, correction yang minor, bukan correction major. Kalau correction major, dia adalah high risk, bukan medium risk. Jadi dekat situ kalau kita lihat sekarang harga berada di kawasan mana? Harga sekarang berada di static correction minor for wave 2. So dia adalah medium risk. So medium risk ni apa maksud dia? Medium risk ni adalah kita panggil sebagai capital control. Bagaimana kita nak staging, iaitu kita staging, okay? Kita staging hanya menggunakan separuh daripada total capital yang kita ada. Contoh, you budget nak beli JE sebanyak 100 unit. So, you hanya letakkan staging 50 unit dulu. Maksud 50 unit ni, okay, you beli di kawasan sinilah secara staging, total up 50 unit lagi. 50 unit. 50 unit lagi di mana? Selebihnya, separuh selebihnya di mana? Separuh selebihnya saya prefer di kawasan wave 2 bawah ni. Yang mana wave 2 ni merupakan low risk. Okay, low risk ni adalah pertama sekali expectation dia, reward lebih besar daripada risk. Kedua, okay, rendah potensi untuk drawdown ataupun floating. Yang ketiga, at the end of correction, minor or major. So ini adalah at the end of correction minor. Okay, dan selepas ni adalah wave 3. So dia reduce time for floating dan kemudian boleh break even. That's why dia adalah low risk. Okay, so ini medium risk ada disebabkan kita beli di starting of correction wave 2 minor, yang mana harga akan naik lebih daripada position beli kita, tapi ada kemungkinan untuk kita draw down dahulu ataupun kita float dahulu. Okey, itu maksud dia. Okey, boleh faham tak? Ada apa-apa soalan untuk medium and high risk? Medium risk JE kali 10, ya betul. Lowest wave 2 adalah 18.00 minit. Bukan. 18.10. Break 18.00, wave 3 terbatal. Harga takkan naik pergi 2,500. Akan turun ke wave 2 ke? Kalau katakan wave 1 punya high to establish dan reversal sekarang valid, harga terus membuat penurunan, yes, dia akan turun membentuk wave 2. Bila jangkaan low risk zone akan berlaku? Jangkaan low risk zone berlaku saya tak pasti bila. Tapi dah waktu terdekat lah. Target 2,300 kan? Dari segi bacaan Fibonacci bang adalah 2,500. Bang Bizi dari segi bacaan Fibonacci bang untuk hujung wave 3 adalah 2,500. Okay.
So kalau kata Mr. saya entry dekat dua-dua kawasan, medium and low risk. Okey ke? Okey je. So saya bagi you advice tentang pergerakan harga, tinggal you susun strategi. You nak cater yang mana? Medium risk or low risk, ataupun kalau ikut risk management, medium risk you letak sikit, and then selebihnya dekat low risk. Macam saya katakan tadi, okay, medium risk you letak below 50% daripada total capital yang you ada. Kemudian low risk you letak selebihnya macam tu. Okay, semuanya dalam mode staging. Medium risk staging, low risk pun staging. Maksudnya dah habis wave 1 ke? Okay, dari segi perkiraan wave 1 sepatutnya dah tamat. So sekarang ni masa untuk wave 2. Dalam masa dekat ni boleh naik sampai 2000 ke? InsyaAllah boleh. Tapi saya bias harga akan buat wave 2 dulu sebelum naik ke 2000. Wave 2 end of 1910 itu tak pasti lagi. Sebab sekarang ni betul-betul sangat di awal wave 2, ada kemungkinan jadi, ada kemungkinan tak jadi. So saya perlu harga tu untuk buat a little bit push down. Untuk saya target the next. Harga emas tak pernah capai 18.10. Jadi sekarang kat mana buy zone? Harga emas tak pernah capai lah. The lowest one is 18.10. Sini 18.10. Buy zone dekat mana? Buy zone adalah di kawasan sekarang. Kalau katakan abang beli malam ini adalah pada keadaan buy zone medium risk. Kalau katakan abang monitor dulu market, harga turun, buat wave 2, which is wave 2 ni tak confirm lagi untuk turun. Tapi kalau katakan wave 2 ni jadi turun, dan abang kata dekat penamat dia, itu adalah low risk buy zone. Okay? You beli dekat whatever time sekarang ni, paling tinggi risk pun adalah at medium. Sebab apa? Tak ada potensi on high risk. Sebab sekarang ni, kita punya major bias kita, okay, kita bias kepada uptrend wave 3. So uptrend wave 3 adalah di 2500. So secara logiknya if you buy down, okay, di 2500 you will be profit. Cuma, okay, yang menjadi isu dia adalah potential of drawdown bila harga turun wave 2. Itu sahaja. Harga tak pernah capai. Okay, itu saya dah baca. Sekarang awal wave 2, ya betul. Which is awal wave 2 ni ada potensi, ya dia adalah wave 2, ada potensi dia adalah kenaikan. Akan ada kenaikan lagi untuk wave 1. Okay. Entry untuk low risk, kalau dari segi Fibonacci dekat area 1900. End of wave 5 akan lebih tinggi daripada end of wave 3. Most at the time akan lebih tinggi. Tapi ada certain cases, dia tak berjaya naik lebih tinggi. Which is kita panggil sebagai truncated ataupun failure path. Low risk buy zone start dari 1900 sehingga 1850. Betul Mr. Nat? Lebih kurang lah. Lebih kurang. Which is bukan 1850. You terus drag down to 1810. Terus letak dekat invalidation level. Because of what? Kalau dia break invalidation level, okay, maksudnya wave 3 terbatal. Okay, wave 3 terbatal. Harga continue buat wave 2. Ustaz, bias boleh turun 1900 atau bawah lagi sampai 1810 atau 1910. Itu tak pasti. Itu ikut pada trend pergerakan. Itu ikut pada trend pergerakan. Fibonacci ni hanya ramalan awal. Okay, konsep Fibonacci dia bagi ramalan awal pada kita.
Time frame apa sesuai untuk Elliott wave? Semua time frame sesuai. Cik Nasir, semua time frame sesuai. Okey, cuma perbezaan dia size structure saja. Listener, boleh jadi ke kalau sekarang dah lepas wave 2, dah start wave 3. Wave 2 major dia dah siap. Sekarang ni dalam wave 3. Wave 3 major. Cuma dalam time frame kecil. Okey, you kena ingat konsep Elliott wave ni dia macam bawang, dia berlapis-lapis. Okey, dia berlapis-lapis. Setiap lapisan besar pasti ada lapisan yang kecil. Dia macam bawang. Dia berlapis-lapis. Berapa persen kena naik kalau nak pay convert GCA dengan kenaikan emas? Contoh naik 10% profit. So price kena naik 10% macam mana? Untuk GCA harga emas kena naik. Yang pertama sekali kena cover spread. Iaitu sebanyak 7%. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, seandainya lebih setahun kena cover management fee sebanyak 3.5 daripada nilai convert you. Tu maksud dia. Maksudnya, wave 5353 or 53353. Banyaknya 333. Dia konsep, JC, konsep of multi-wave senang je. Formula dia. Ingat, multi-wave ada 1, 2, 3, 4, 5. So, dia 53535. Ni konsep dia, formula dia. Yes, ya. Wave 1 ada 5 wave, wave 2 ada 3 wave, wave 3 ada 5 wave, wave 4 ada 3 wave, wave 5 ada 5 wave. Which is, nombor ganjil 5 wave, nombor genap 3 wave. Bro, itu saya ada beli 13.10, terminate 13.10. Singkat waktu saya simpan. Keadaan macam tu selalu berlaku ke? Selalu berlaku dalam motif wave. Berulang Okey, selalu berlaku dalam motif wave. Sebab apa saya katakan motif wave? Sebab dalam corrective wave dia takkan berlaku macam tu. Okey, kita ambil on situation. Okey, kita ambil on situation. Kalau katakan you buat tahun lepas, bulan September, dekat sini sehingga bulan Mei, yes, you boleh repeat macam yang you buat hari tu. Tapi kalau katakan you buat Mei onward, sehingga before October, Mei hingga before October, you kemungkinan besar akan floating sehingga ke hari ini. Sebab apa? Sebab ini adalah dalam keadaan correction. Okay, you kena faham pergerakan motif dan correction. Okay, ini juga motif. Correction memang dia akan makan waktu yang lama dan kenaikan dia adalah kenaikan yang kecil. Sebab kenaikan dia bersifat retracement. Penurunan dia yang akan banyak. Tapi kalau motif, kenaikan dia banyak, retracement dia yang sikit. Macam tu. Okay, boleh faham bro lah? Dia ada waktu-waktu dia, which is kita panggil timing dia. Timing ikut wave dia. Motif or correction. Kalau correction, kita kena berjaga-jaga. So, after a year, 7% plus 3.5, atas 10.5 baru boleh pay convert. Ya, lebih kurang macam tu. Cuma 3.5 adalah bukan 3.5 kenaikan harga. 3.5 on total convert. Okay, kalau salah betulkan saya That's why pentingnya technical analysis supaya kita boleh tahu sekarang kita di keadaan yang mana, correction or motif. Kalau katakan correction macam bulan lepas, 2 bulan lepas, 3 bulan lepas, perkara yang sama saja you akan dengar saya cakap, iaitu high risk, high risk, high risk dan high risk. Because of what? Because of correction. Ada reason. Okay? Kalau you lihat pattern correction dia macam ni. Okay, secara logik, kalau you placekan any position GAE bukan dekat the perfect timing, okay, you akan floating sehingga ke hari ini. Okay?
Dia Jusuk, GAE spread 3% bukan 7. Yes, 3%. 7% adalah spread bagi GSA. Dan juga yang convert kepada GCA. Okey, 7% adalah GSA ya. 7% adalah GSA. JE 10 3%. Ya betul. JE 10 3%. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Jadi sekiranya kalau anda semua berminat, okey, nak tahu lebih lanjut tentang motif, tentang correction, so saya alu-alukan sangat untuk join kita program WBA ni, okey, untuk bagi yang berminat nak tambah lagi ilmu untuk technical ni. Okey, boleh PM saya lah. Okey, agak-agak kalau Zionis masuk Gaza, TA ni terpakai ke tuan? Of course terpakai. Okey, kalau you lihat technical ni, you lihat on technical ni sebenarnya ini adalah projection yang sama sejak dari tahun lepas lagi. Bukan daripada tahun lepas saja, 2 tahun lepas dan 3 tahun lepas. Projection ni tidak berubah, sama sahaja. Okey, on dia punya roadmap kenaikan penurunan wave 1, 2, 3 sama, tiada perubahan. Okey, sebelum daripada Russian War ataupun semasa COVID-19. Because of what? Kita buat analisis ni dekat bigger time frame besar. So kita dapat projection tu awal. Okay, cuma dia ada invalidation level dia lah. Kalau katakan something happen yang break dia punya invalidation level, so dia akan ada alternate ataupun alternatif. Maksudnya selalu set ambil profit berapa ya? Okey. Selalunya yang saya suggestkan bagi sesiapa yang nak buat on compounding, saya suggestkan every 10% ROI. Depend on structure. Kalau you dapat push lebih, you hold lebih. Kalau katakan on 10%, you rasa price akan reverse, then ambil 10% saja. Macam tu. Tadi ada JE 15, lower than 3% spread. Ya, betul. JE 10 beli kat correction risiko floating ke? Ya, risiko floating. Berapa harga menunjukkan dah masuk wave 3? Kenaikan daripada 18.10. Selepas daripada 18.10 itu adalah wave 3. Berapa lama masa ambil untuk lekatkan wave 2? Start Mei, habis Oktober. Okey, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, lebih kurang 5 ke 6 bulan. Prediction untuk resistance berapa Mr. Knight? Resistance for now adalah 2,500. Wave 3 berapa persen kenaikan? Wave 3 hari tu dah ukur lebih kurang lebih daripada 30%. Mr. Knight, for daily trading, can we guna 535353 dan ABC and elite wave in time frame H1 or H15? Yes, you can use it. Bukan H15 dia, M15. Tapi hari tu buy zone kita kat 1800 tak jadi walaupun nak sampai bila perang mula. Jadi macam upset TA ni pula. Okey. On 1800 memang saya tak nafikan dia tak sampai. Cuma you kena ingat, this zone sebenarnya saya dah precise kan. Okay, this zone sebenarnya starting dia besar. Screenshot yang sebelum-sebelum ni, this zone adalah besar. Actually, this zone adalah start pada 1846 kalau you lihat. Dekat kawasan ni, 1846. Tapi apa alasan saya precisekan lagi? Sebab penurunan yang berlaku tu adalah penurunan major correction. Jadi saya nak minimizekan
setiap risiko yang boleh. That's why saya minimizekan, saya letak pada golden ratio. Cuma harga tak berjaya capai golden ratio. Tapi adakah analisis tu salah? Jawapan dia tidak. Sebab analisis kita bergantung pada structure elliott wave, bukan Fibonacci ratio. Fibonacci ratio adalah kita panggil sebagai rujukan. Okey? Rujukan ataupun gambaran awal sampai harga sekian-sekian. Okey? Price mampu capai. Itu maksud on Fibonacci. Okey? Actually Fibonacci wave 2 kita boleh ambil pada point 50 sebenarnya. Okey, 0.5, 50% punya point, iaitu pada 18.50. Cuba saya kecilkan lagi sebab saya nak minimizekan lagi risiko. Okay, thank you untuk kelas malam ni. Nak tidur, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Paizon sekarang berapa persen? Sorry, tertinggal ban. Paizon sekarang ni, if you buy now, kita berada di kawasan medium risk. Okay, sebab apa? Sebab ada potential untuk floating menuju ke wave 2. If you monitor and then price drop wave 2, you buy at the low risk buy zone. Okay. Dia medium risk sekarang. Kalau monitor price turun, medium low risk. Okay. Low risk punya buy zone. Kalau jual JE dengan profit compounding di wave 3, after dapat beli JE di wave 3, which harga agak-agak tinggi bila kita boleh jual dekat wave 2. Okey, kita kalau dijual di hujung wave 3, kita tak akan beli hujung wave 3. Kita akan beli di ending wave 4. Okey, kemudian jual dekat wave 5. Sebab apa? Kalau beli hujung wave 3, harga akan turun dulu untuk wave 4. So, better kita tackle dekat wave 4. Okey, boleh dapat tak? Boleh jadi ke subwave 1 ni extend lagi sipu? Boleh. Kalau katakan dia naik, break dia punya high iaitu di level lebih kurang 1996. So dia akan buat the new high lagi. Maksudnya wave 1 extend lagi. Macam tu. Okay, tapi kalau tak berjaya break 1996, dia terus membuat penurunan, bermaksud wave sekarang dalam correction wave 2. Apa petanda yang boleh kita lihat di graf? Dia nak extend. Petanda dia harga break. Okey, harga buat breakout structure. Maksudnya dia extend lagi. Oh, kalau penurunan means correction wave 2. Ya, betul. Terima kasih atas perkongsian ilmu. Maaf undur diri dulu. Okey, boleh. Thanks, join kita pada malam ni. Okey, ini lagi sekali kepada yang minta link untuk WhatsApp saya tu. Okey, ini link dia untuk WBA. So, siapa yang berminat nak belajar tentang wave ni boleh PM saya, okey? So, kita kelas fully online lah buat masa sekarang ni. Okey, ada soalan daripada Hafizah. Kalau buy waktu sekarang okey kan? Okey, buy waktu sekarang berada di medium risk, which is okay sebab you buy in uptrend punya kawasan. Cuma you kena faham about capital control. Kalau katakan medium risk, you jangan apply semua capital yang you ada. Maksimum yang saya suggestkan separuh dari capital, which is you standby selebihnya di low risk punya kawasan. Macam tu. Thank you Michelle for the ilmu and explanation. Tidur dulu. Okay, welcome. Yes, terima kasih ilmu Ustaz. Banyak ilmu malam ni undur diri dulu. InsyaAllah, Alhamdulillah, terima kasih.
Tak ada apa-apa soalan lagi. Thank you guys. Sama-sama ya. Low risk tu pada harga berapa? Okey, low risk tu untuk wave 2 sekarang ni apa yang saya nampak kalau ambil 0.5 di paras 1900. Okey, di paras 1900. Cuba kita kena tunggu pattern wave 2 apa yang dia nak buat. Sebab wave 2 dia boleh jadi banyak pattern. Boleh jadi zigzag, boleh jadi flat pattern. Flat pun kita ada 3 option. Dan dia boleh jadi combo correction. Okay, dia ada banyak option. So kita nak tengok dia turun tu in pattern apa. Kita nak identify dulu. So kalau dah profit, baik jual sekarang kak? Okay, kalau dah profit, profit memang saya strongly advise, kalau you nak compounding after this, you nak take advantage for wave 2, okay, you boleh terminate sekarang. Secure dulu you punya profit. Tak ada apa-apa rugi pun kalau you secure you punya profit. Macam mana? Zoom out sikit cak boleh? Boleh. Ni saya zoom out kan ini kalau saya zoom out kan. Inilah pergerakan harga emas akan datang. InsyaAllah ini adalah probability dia. Ni akan datang ni berapa lama Ustaz? Ini saya tak pastilah. Maybe 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun pun boleh. Possible pergerakan dia. Okay, prediction ni Apakah harga akan high selagi ketegangan di Timur Tengah? Ikut all status dekat sana macam mana? Federal Fund Rate ada chance turun ke? Kemungkinan besar. High chance untuk turun. Thank you Ustaz. Recording untuk Zoom malam ni ada tak? Of course ada. Jangan risau. Nanti kita akan upload dekat YouTube. Ramai-ramai buka YouTube tengok. Jangan lupa subscribe kita punya channel. Okey, Assalamualaikum. Saya dah tidur dulu. Waalaikumsalam. Kiranya misalnya Helium ni kalau ada krisis, contoh perang Palestin Israel, pattern dia still 1234 ABC kan. Cuma extension dia tu yang beza, ya betul. Dia jadi extension atau tidak. Turun naik dia semua sama, ABC 12345. Which is sebenarnya in fact konsep dia yang saya nampak lah. Helium ni kita dah tahu pergerakan dia awal. Dia akan turun, dia akan naik. Cuma apa yang menyebabkan dia turun, itu kita tak tahu. Apa yang menyebabkan kita naik, itu tak tahu. Contoh, hari tu kita predict wave 2, ada possibility untuk tamat. Kemudian naik untuk wave 3, which is kita tak tahu. Apa yang boleh menyebabkan harga naik untuk permulaan wave 3. Dan tiba-tiba berlakunya perang. Ketegangan di Timur Tengah. Dan menyebabkan pergolakan dalam pasaran dan harga emas naik. Nampak tak? Okay, that's why saya katakan di awal tadi, technical ni adalah kita predict for future. Which is dekat future kita tak tahu apa event yang berlaku. Okay, faham tak dengan naratif tersebut? Anggaran pada harga berapa? Tip of wave 3, 2,500. Cik ramai 2,500. Misalnya, high risk di zone mana pula? High risk apabila harga break 18.10. Okey, bila harga break 18.10, okey, position yang dekat atas tu ada potensi untuk menjadi high risk sebab wave 3 terbatal. For now, selagi tak break 18.10, semuanya masih lagi low and medium risk. Channel YouTube apa untuk recording class today? Angel Group. Okey, boleh type Angel Group. Nanti ada keluar channel YouTube.
Ustaz, kalau yang floating boleh untung ke nanti? InsyaAllah boleh untung. Okay, insyaAllah boleh untung. Boleh zoom in dekat wave 1 dan wave 2 tak, Mr. Naib? Boleh. Okay, kejap saya zoom in. Okay, kejap. Bukan zoom in cara dia macam ni. Okay, zoom in macam ni. Okay, di wave 1 dan wave 2. Bentuk dia. Okay, which is wave 2 very, orang kata apa, very, young lagi. Awal lagi wave 2 ni. Dia masih belum, orang kata apa, 50% pun belum lagi. So which is 50% tu baru kita dapat imagine apa pattern yang dia nak bentuk saya. Ni masih awal lagi. Ada kemungkinan wave 2 ni valid ataupun kemungkinan ini hanyalah 4 and 5 saja, which is extend wave 1. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Okay, sekiranya tiada soalan, saya rasa kita boleh tamatkan dulu Zoom kita pada malam ni. Okay, lagi sekali, kalau you rasa berminat nak join WBA, okay, which is sekarang ni kita tengah promotion, hanya 249 untuk kita punya online class WBA, you boleh join. Okay, PM saya untuk join WBA, nanti saya akan reply. Okay, dan kalau katakan sebarang update, you boleh dapatkan insyaAllah pada minggu depan, hari dan waktu yang sama, untuk update seterusnya pergerakan harga emas ataupun dalam channel Borak Teknikal kita lah. Okay, itu saja untuk malam ni. Kita jumpa lagi untuk sesi akan datang. Assalamualaikum dan selamat malam.